Okey, berkata Imam Ghazali. Dia kata, mengapa kita perlu cuci hati ni? Kata Imam Ghazali. Yang pertama, sebab hati ni Allah mengetahui akan barang yang ada dalam hati kita. Allah tahu dalam hati kita ni ada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang tercela. Allah tahu. Lepas tu kena cucikan sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Gantikan. Sebab tu kita kena cuci. Sebab Allah tahu dalam hati kita ni. Busuk ke tak busuk, Allah tahu. Ada sifat dendam ke, sifat tamak ke, sifat riak ke, Allah tahu. Lepas tu perlu cuci. Nak cuci dengan apa? Sat lagi. Bukan cuci dengan sabun. Ada bahan cuci dah. Yang kedua, pasal apa kena cuci kata Imam Ghazali? Allah tidak lihat rupa. Allah tak lihat badan. Dalam hadis kursi itu dia kata, innallaha la yanzuru fi suwarikum wa ajsamikum. Kata dalam hadis kursi, Allah tak lihat rupa kamu. Allah tak lihat rupa badan kamu. Walakin yanzuru fi qulubikum. Yang Allah pandang ialah pada hati kamu. Maknanya, cuci muka tak penting. Cuci badan tak penting. Sebab ini bukan tilikkan Allah. Yang Allah tilik hati kita. Kita segak tak sanggah. Tapi walaupun segak tak sanggah. Tapi hati kita jadi busuk. Biar muka kita tak elok. Tetapi hati kita suci bersih. Tempat tilik Allah. Allah tak tengok segak, badan sado. Allah tak tengok. Rupa bergetah, putih melepak. Allah tak tengok. Tapi walaupun penting jugalah. Untuk kita bermasyarakat ni. Tapi, walau macam mana pun yang paling penting yang kena kita cuci, yang kita faham, ialah cuci hati tu yang lebih penting. Kita sanggup habis duit beribu-ribu kerana nak menjaga muka kita bagi cantik. Tapi tak ada orang yang menghabiskan duit beribu untuk mengubat hati yang telah luka, yang telah sakit. Yang ketiga, pasal apa kena cuci? Hati merupakan raja bagi segala anggota. Hati ni raja. Bila raja, kalau raja sakit, raja hati. Rakyat, tangan. Mata rakyat. Mulut rakyat. Kaki rakyat. Bila raja sihat, raja baik, rakyat jadi baik. Kalau raja sakit, tangan pun sakit, semua anggota dia sakit. Bila sakit hati sakit, dia kata, dia sakit hati kepada seseorang tu, dia perintahkan tangan dia, pergi tumuk dia, pergi kutir dia. Arahan mana? Arahan daripada hati. Tapi kalau hati tu cantik, dibuat macam mana pun, hati kata, maaf je lah. Jadi kalau hati, sihat. Jadi itu penting. Nabi kata, dalam badan kita ada sekumpul hati. Satu kumpul darah. Kalau darah itu baik, baik seluruh badan. Kalau rosak darah ketul tu, maka rosak seluruh badan. Wahyal qalb. Itulah hati. Baik dia, baik semua. Rosak dia, rosak semua. Lepas tu Imam Ghazali kata, perlu jaga hati. Perlu rawat hati. Nak rawat dengan apa? InsyaAllah saat lagi. Jangan ke mana-mana. Yang keempat, pasal apa Imam Ghazali kata kena cuci? Hati tempat simpan sifat-sifat terpuji. Apa dia? Hati tempat simpan iman. Bila hati baik, hati tempat simpan iman. Hati tempat simpan makrifah untuk kenal Allah. Hati tempat simpan reda. Reda ni memadai apa yang ada. Hati simpan tentang berpengetahuan. Hati. Kalau hati dah rosak, iman pun habis, makrifah pun habis, reda pun habis, pengetahuan pun habis. Kalau rosaknya hati. Sebab tu pentingnya hati tu. Yang kelima, hati tempat ilham daripada malaikat. Hati ni tempat ilham malaikat dan tempat was-was syaitan. Hati tempat berperang akal dan nafsu.
Akal ajak buat baik, sedangkan nafsu ajak buat maksiat. Ni jadi hati ni, kalau hati tu baik, alhamdulillah. Kalau hati tu tak baik, hati tu nafsu mengajak buat maksiat. Akal ajak buat baik, nafsu ajak buat jahat. Kalau hati dia cantik, insya-Allah selamat dia. Itu penting. Yang keseterusnya, kesimpulan dia kata apa? Maka sepatutnya kita jaga hati kita, sebab kesalahan pada hati membawa akibat yang besar. Di antaranya keras hati, yakni tiada menerima pengajaran dan kesudahannya kafir. Allah Ta'ala kata suruh sujud dekat Adam. Usjudu li Adam. Sujud dekat Adam. Fasjudu. Semua sujud. Illa iblis. Kecuali iblis tak sujud. Pasal apa? Sujud tu bukan sujud. Maknanya hormat. Pasal apa? Dia enggan pasal apa? Dia kata, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu minat tin. Aku daripada api. Dia daripada tanah. Sepatutnya tanah sujud dekat api. Bukan api sujud dekat dia. Itu teori dia. Teori Allah lain. Dia kena ikut Allah, bukan ikut teori dia. Akhirnya dia tak sujud. Sebab apa? Enggan. Mula-mula enggan. Abah, enggan. Lepas enggan, wastakbara. Dia pun kufur, ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, wa kana minal kafirin. Engkau kafir. Engkau jadi kafir. Jadi keras hati ini boleh membawa kepada kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Mari kita tengok apakah bahan-bahan. Ni ada antara bahan-bahan pencuci hati kita. Bukan apa ni, sabun beris, bukan toner, bukan sunblock. Baik, yang pertama, cara nak cuci jiwa kita, cuci hati kita ialah akidah yang jelas, sahih serta pelaksanaan syariat dengan tepat. InsyaAllah kita buat ni, hati kita akan jadi bersih. Akidah kita jelas. Kita, ikatan kita hanya pada Allah. Sembah kita hanya pada Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Allah Tuhan Rabbul Alamin. Akidah kita jelas, sahih. Maknanya yang kata akidah ni, ikatan janji hamba dengan Allah, diikat dengan ikatan yang kukuh, tidak akan terburai, tidak akan terurai walau apa keadaan sekalipun. Itu akidah. Ikatan janji hamba dengan Allah yang diikat dengan ikatan yang kukuh, tidak akan terburai, tidak akan terurai walau apa keadaan sekalipun. Itu akidah. Jadi bila akidah kita jelas, hati kita pun akan tenang. InsyaAllah. Percaya yang satu. Yang kedua, menguasai ilmu dan kepahaman Islam. Kita kena belajar ilmu mengenai Islam. Terutama ilmu yang berhubung dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah satu pegangan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya tunaikan solat. Solat jangan tinggal. Fardu yang 5. Solat jangan tinggal. Solat ni, dia sembahyang 5 waktu ni, dia dapat menjelmakan kalimah Islam. Kalimah Islam tu dengan solat yang kita buat. Okey. Isyak. S, subuh. L, lohor. A, asar. M, maghrib. Kalau siapa yang buat 5-5 tu, maka sempurnalah Islam dia. Kalau dia tinggal subuh, ilm. S tak ada. Kalau tinggal maghrib, apa? Islah. Islah. Agama apa? Islah. Tak ada, M tak ada. Kalau satu pun tak ada,
Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, Nabi kata, as-salatu imaduddin. Semayang tu tiang agama. As-salatu imaduddin. Semayang tu tiang agama. Waman aqamaha aqamaddin. Siapa yang mendirikan semayang, dia dirikan agama. Waman as-salatu imaduddin waman aqamaha aqamaddin waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang tinggal semayang, maka dia tinggal agama dia. Kata ulama, tidak ada agama bagi dia. Sebab bila tak semayang, tak wujud kalimah Islam tu sendiri. Nah, insyaAllah. Jadi semayang. Semayang ni penting. Tetapi walau macam mana pun, kita digalakkan untuk semayang sunat. Semayang sunat. Di antara amalan ni, kalau kita amalan wajib ni dah pasti dah. Jadi cuba kita kalau boleh buat 10 rakaat. Cukup. 10 rakaat. Sunat. Wajib tu telah dah buat dah. 10 jangan tinggal. 2 sebelum subuh. 2 sebelum lohok. 2 selepas lohok. 2 selepas maghrib. 2 selepas isyak. Sunat asar tu ghair muakkad. Dia tak tuntut. Ini amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Siapa yang nak dalam syurga ada rumah. Dalam syurga Allah bina rumah dia dalam syurga. Buat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas lohok. 2 rakaat lepas maghrib. Dan 2 rakaat lepas isyak. 12 rakaat. Kata lagi Nabi, siapa yang nak badan dia diharamkan dari api neraka, kena buat 14 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat lepas lohok. 2 rakaat lepas maghrib. 2 rakaat lepas isyak. 14 rakaat. Kata Nabi lagi, siapa yang nak mengundang kasih sayang Allah, buat sebelum asar 4 rakaat. Ingat, sebelum asar ghair muakkad. Nabi kata siapa yang buat asar, sunat asar 4 rakaat, dia mengundang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ini semua ni ialah di antaranya, kalau kita nak basuh baju, kita buat apa? Buh sabun. Lagi buh soplan. Dah buh soplan. Buh lagi apa? Satu lagi. Yalah semua ini, satu lagi. Apa lagi? Macam ada asid tu. Klorok. Tu bahan-bahan semua tu untuk apa? Untuk menghilangkan kokotoran kain. Bagi juga cuci hati ni, semayang fardu yang lemah, semayang sunat, semua tu benar-benar yang boleh kita nak mencucikan hati kita. Sebab hati ni penting. Hati kosak, hati ni sakit, maka seluruh akan sakit. Ni semua ni hati yang baik-baik belakang dah yang mai. InsyaAllah. Kalau hati tak baik, jangan harap. Dia mai, dia cari macam-macam lah. Tak mau sebut lah. Okey, yang keseterusnya. Elakkan gurau senda yang melampau dan bercakapan yang sia-sia. Itu boleh merosakkan hati. Banyak gelak boleh mematikan hati. Gelak bukan tak boleh gelak sikit. Tapi gelak ni sampai koh. Sampai nampak anak tekak. Nabi gelak, nampak gigi. Nampak itu Nabi terlampau gelak, nampak gigi. Itu dah habis gelak. Kita habis gelak, nampak anak tekak. Koh. Subhanallah. Itu semua boleh mematikan hati. Jangan terlampau. Gelak boleh, tapi jangan berlebihan. Bercakap Nabi kata, faqul khairan. Kalau nak cakap, pastikan cakap tu keluar baik-baik belakang. Kalau kita nak cakap tak ada benar yang baik nak keluar, Nabi kata, auliyasmut. Diam. Kalau aku keluar, baik tak ada.
Kalau aku cakap juga benar tak baik akan keluar. Kalau macam tu Nabi kita aulia semut. Diam. Selamat. Ni benar yang ada pun cakap. Habis cakap keluar lagi. Keluar tu macam-macam. Cerita ronum, cerita roni, cerita ni. Dan sebagainya lagi. Kata ronum, kata roni. Kata Ibrahim Al-Qalaqin, dia kata. Ni bukan cerita Piramli ni. Kata Ibrahim Al-Qalaqin, dia kata, ada dua benda yang sedap dalam dunia ni. Sedap dua. Yang pertama, sedap dunia ni ialah makan peri. Makan peri 2 pagi telefon. Jom. Mat, jom makan. Makan apa? Nasi Bukhari. So bayar? Aku bayar lah. Okey. Jangan aku bayar sudah. Ni adik-beradik kepada Haji Bakhil bin Kedekut. Yang kedua, mengata kat orang. Mengata kat orang sampai pagi boleh. Sedap. Seronok. Kata ronum, kata roni, kata ronum, kata roni. Tengok lah, 5 pagi lah. Tak habis lagi ni. Sampai subuh. Sambung pula malam esok. Ini elakkan daripada benda begini yang boleh merosakkan hati kita. Yang seterusnya untuk kita nak rawat hati kita bersih, amalkan tuntutan sunat seperti berikut. Yang pertama, hendaklah kita dirikan qiyamul lail. Qiyamul lail. Ataupun solat sunat taubat. Amalkan. Semua ni untuk membersihkan hati kita. Jadilah kalau hati bersih, mudah buat kerja. Tak ada nak sakit hati kat orang, tak ada nak cemburu kat orang. Hampa nak kaya, kayalah. Hampa pakailah kereta apa pun. Aku dengan aku. Hampa. Tak ada cemburu pun. Kalau hampa balik sibut ke, saat-saat besok balik Kelantan, saat-saat esok tukar lansiak. Orang sebelah rumah kita, asyik tukar lansiak ya seminggu sekali. Dia tak berbulu pun. Dia tak kisah pun. Hang, aku. Yang tu masalahnya, kawan tu buat balik peti air, dia demam. Dia demam. Pasal apa? Nampak kawan beli peti air baru, dia demam. Pasal apa? Dia tak boleh tengok kawan dia lebih. Akhirnya demam dia. Demam korah. Selimut. Kawan boleh sibut. Dah. Pening kepala, duk fikir lah, apa ni. Asyik buat balik sibut, buat balik langsiak, buat balik kereta, balik Allah. Lama-lama mati kering kau tu. Makan tak lalu. Tengok balik katil pula. Tengok balik tilam pula. Tilam fame. Jaga. Yang kedua, banyakkan sedekah. Orang banyak sedekah ni boleh mengubat daripada sifat bakhil, kedekut. Kedekut tu merupakan sifat hati yang tak baik. Jadi sedekah. Dan Nabi kata lagi, Da'u mardakum bis sedekah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Dalam satu hadis, kalau siapa yang banyak sakit, banyak sedekah. InsyaAllah. Kalau kita banyak penyakit 5 serangkai, sedekah RM1, tak jadilah. 5 serangkai. Kalau 5 serangkai, kumang 50. Kalau serangkai, 1 tak apalah RM1. Ni nak mengobat 10 sakit, bagi RM1. Tu tak mau. Nabi kata, Da'u mardakum bisedekah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Dengan sedekah. Dan sedekah pula, macam saya tadi, kita akan dapat bayangan sedekah kita di padang mahsyar sehingga selesai hari penghisapan. Kita dalam keadaan aman, damai, tak panas, tak apa. Dengan sebab sedekah kita. Jadi oleh tuan-tuan, sedekahlah. Sedekah. Bila-bila siapa? Bukan sedekah subuh. Tak ada pun sedekah subuh, tak ada. Sedekahlah bila-bila masa pun. Ada yang kata sedekah subuh lah apalah. Sebenarnya tak ada. Nak sedekah bukan subuh. Bila-bila boleh sedekah. Malam ni pun boleh sedekah. Ni pun kosong ni. Boleh juga. Tak ada masalah. Banyakkan berdoa dan berzikir. Bila banyak berdoa ni, orang yang tak doa, lambang kepada sombong. Orang yang banyak doa, maknanya boleh melunturkan sifat sombong dia. Lepas tu Nabi suruh banyak doa. Orang tak doa, orang sombong.
Bila dia lepas sembahyang, dia keluar ke masjid, di pintu masjid tu, malaikat akan menempelak dia. Hei manusia, tidakkah kamu ada dosa dengan Allah? Malaikat menempelak. Kalau dia dengar, dia lari masuk balik. Oleh kerana dia tak dengar, nyong 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 pergi. Malaikat ni dia kata hadis, malaikat tu menempelak. Berdoalah Sat. Minta pada Allah ampun dosa kita, minta rezeki mewah dan sebagainya lagi. Doa mukhrul ibadah, doa otak ibadat. Otak ni, kalau kepala kita ni, kalau tak ada otak, tangan tak boleh bergerak, kaki tak boleh bergerak, semua akan kerah tanpa otak. Otaklah yang menggerakkan. Dia kata gamit. Pegang. Ini arahan otak. Satu masa nanti, pak-pak kita pegang. Pak, lepas. Sebab apa? Otak dia tak boleh bagi arahan pada tangan dia. Habis. Begitu juga doa, otak bagi ibadat. Dia boleh menggerakkan semua. Segala keperluan kita harian akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya doa sebenarnya pentingnya otak dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Seterusnya banyakkan doa dan banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Sebab zikir dapat menghidupkan hati, umpama ikan dapat hidup dengan air. Hati, apa ikan takkan hidup tanpa air, hati takkan hidup tanpa zikir. Jadi zikirlah. Zikir yang paling baik, kata Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah bahawa sesungguhnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah zikir yang paling afdal bagi segala zikir. Kita hanya zikir ni masa tahlil. Tahlil pun mujur ada kenuri arwah. Tak ada kenuri arwah, tak ada tahlil. Dan pi ke sana tu, belah sana, arwah tak ada pula dah. Bid'ah. Habis. Berapa imam-imam dipecat habis. Pasal apa? Doa lepas sembahyang. Tak faham. Orang kata lepas sembahyang tak ada doa, tak doa. Bantah. Habis tarik tauliah habis semua. Lepas tu doa di mana? Doa kita dalam sembahyang pun dah doa dah. Iyalah, tapi disuruh kita banyakkan doa. Tak tahulah apa-apa tu. Dia kata kita macam Mekah. Mekah ada doa tak? Di Mekah tak ada doa tu sebab memberi kesempatan pada orang lain untuk beribadat. Sebab di situ 100,000 kali ganda. Yang nak terpa pergi lepas sembahyang nak pergi tawaf, kalau doa lambat, nak pergi tawaf lagi Macam-macam kita nak kutip kelebihan 100,000 kali ganda. Sebab tu tak ada doa. Kita hari ni lepas sembahyang pergi mana? Pergi mengai. Ataupun pergi market, ataupun pergi mindam, ataupun pergi makjong. Itulah. Balik itu, eloklah berdoa. Dia duduk kiyah Mekah ni tak ada doa. Kita macam Mekah. Kita serambi Mekah. Mana serambi Mekah pula? Hang perlih. Apa tu? Tak mau nak habaq tadi ni, tapi keluar juga. Gatai mulut. Itu orang nak marah tu. Dia benar sungguh-sungguh lah kan? Heran sungguh. Lah ni pun ada apa? Okey, seterusnya. Perbanyakkan amal kebajikan. Banyak buat amal kebajikan. Kerja kebajikan juga boleh mengedarkan kesombongan, keegoan. Kalau kita JKKK ni, ataupun orang-orang besar-besar ni, terjun sama, cuci surau. Allah. Tengok-tengok lah, gubernur cuci surau. Nak abang kata, bila kerja kebajikan ni, segala keegoan. Sebab tu Imam Bukhari, lepas dia habis sembahyang menulis kitab, dia pergi cuci tandas. Seorang punya kitab yang masyhur, tapi dia
pi cuci tanah. Pasal apa? Sebab dia nak buang sifat ego dia. Aku tak ada besar, aku besar aku ni cuci jamban ya, taraf aku. Nak hilangkan ego tu. Ego tu datang daripada hati yang sakit. Dan ego itulah satu amalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ego ni sombongnya pakaian Allah. Allah kata, sombong adalah selendangku. Siapa yang sombong, dia merampas selendangku. Siapa yang merampas selendang aku akan campak dia dalam neraka. La ubali, aku tak peduli. Orang kata dalam hadis kursi. Jadi maknanya semua ni supaya kita menghilangkan daripada sifat sombong dan takabur, itu merupakan penyakit pada hati kita. Subhanallah nah. Jadi tojollah masyarakat cuci kubur, cuci surau. Ni kadang-kadang orang besar-besar JKKK tak main dah cuci-cuci masjid ni. Orang biasa aja, tutup siap. Ambil cicak ni kadang-kadang kita. Tu. Hampa ni jaga masjid apa tu? Tu, cicak tu. Dia tak ambil, dia suruh Tok Bilal ambil. Dia apa? Dia JKKK. Nabi kata siapa yang mengambil satu taik cicak, itu mas kahwin bidadari. Satu mas kahwin. Kalau tuan-tuan tak percaya, mati dulu. Dia nak cerita lain, tak tahulah. Nak cerita kata, bila dah mati, baru tahu. Bila baru tahu lepas mati, barulah pula. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami dah dengar. Ya Allah, kami lihat. Ya Allah, farji'na. Kembalilah kami ke dunia, ya Allah. Na'mal salihah. Kami nak buat baik. Kami nak ambil taik cicak. Macam tu. Pasal apa? Inna muqinun. Kami dah yakin, ya Allah. Lepas dah mampu, yakin sudah tidak berguna lagi. Nasi dah jadi bubur. Na'udzubillah. Jamnya rosak, kata rosak. Rasa macam tak berjalan pun. Betul tak? Okey, tak apa. Dah rasa macam lama malam ni. Tak pasal hujan kot. Tak tahu, wallahualam. Saya duk kelin tengok. Duk tantu juga. Cuba cek dengan Tok Sia. Nazri, hidup tak hidup jam ni? Pastikan. Takut sampai pukul 12. Datuk nak balik jauh. Kesian kat dia. Okey. Tak apa, Datuk sampai pagi. Tak apa dia. Okey, perbanyakkan amal kebajikan. Yang seterusnya, banyakkan membaca Al-Quran. Kita ni orang besar baca Quran. Mana baca Quran, luluhlah segala hati nurani kita. Yang dos ego, yang dos sombong tu, kita membaca kalamullah. Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi bacalah Quran insyaAllah. Ni di antara benda-benda yang boleh mencuci hati. Banyakkan baca Quran. Kalau boleh pagi-pagi tu sebelum kita baca WhatsApp kita tu baca Quran dulu. Baru buka WhatsApp. Jangan kita pergi ke pejabat kita, menjejak kaki di pejabat, jejaklah kaki di masjid dulu, barulah pijak kita di pejabat. Bacalah Quran dulu sebelum kita baca benda lain. InsyaAllah hidup kita berkat. Ini tak pergi masjid, patut pergi kerja. Kerja kita tak berkat. Tak berkat kena sampai ketua tanah sekarang kera pun tak ada pun.